Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat meluangkan masa dengan izinnya dalam satu forum ilmiah iaitu Virtual Talent Talk Battle 2021 yang telah dianjurkan oleh Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi Mara, kampus Bandaraya Melaka. Forum pada hari ini adalah untuk membincangkan berkenaan salah satu isu yang sedang berlaku dalam pendidikan pada masa kini di negara kita. Semoga asbab daripada forum ini, kita dan juga yang sedang menonton akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini, insya-Allah. Wabak coronavirus yang telah melanda seluruh dunia termasuk Malaysia telah menyebabkan kerajaan mengambil inisiatif melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dari rumah seiring dengan kemajuan teknologi yang menjadi pilihan berbanding pembelajaran secara berserta muka, terutama ketika Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP dilaksanakan. Walaupun sudah hampir setahun pembelajaran dalam tandem dilaksanakan, cabaran yang dihadapi oleh mereka terutama yang terlibat secara langsung dalam bidang pendidikan amat dirasai sehingga ke hari ini. Jadi, kita teruskan agenda kita pada hari ini dengan tajuk yang berkisar mengenai isu dan cabaran pendidikan semasa iaitu pelaksanaan dan pengajaran dari rumah. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Balik kampung membawa ketupat, membawa bersama kuih raya. PDPR turut ada matlamat. Mari bincangkan buruk baiknya. Tanpa melengahkan masa, saya akan memperkenalkan 4 orang ahli panel yang cantik rupa parasnya, tidak lain tidak bukan. Ahli panel kita yang pertama, Puan Samawati binti Buyati, pelajar separuh masa Fakulti Pengurusan Perniagaan. Yang kedua, ahli panel kita adalah Puan Nurul Ashiki binti Ishak, pelajar separuh masa Fakulti Pengurusan Perniagaan. Dan yang ketiga, ahli panel kita adalah Cik Wan Hujatul Huda binti Wan Omar Zaidi, pelajar separuh masa Fakulti Pengurusan Perniagaan. Dan yang terakhir, ahli panel kita yang keempat, Cik Amira Suhaila binti Muhammad Supardi, pelajar separuh masa Fakulti Pengurusan Perniagaan. Untuk maklumat, kesemua ahli panel kita merupakan pelajar separuh masa semester yang ke-7 dan juga merupakan tahun yang terakhirlah pada tahun ini. Okey. Seperti mana kita tahu, negara kita telah dilanda pandemik COVID-19 sejak Mac 2020. Beberapa bulan selepas itu, PDPR turut dilaksanakan bagi memastikan anak-anak tidak ketinggalan dalam mengejar ilmu. Jadi, Puan Ashiki, apakah pendapat Puan mengenai pelaksanaan PDPR setelah beberapa bulan ini? Baik, terima kasih diucapkan kepada Cik Moderator kita yang cantik molek pekertinya. Terlebih dahulu, yang dihormati Barisan Kombinasi Intelektual Kehakiman, rakan-rakan panel yang lain dan seterusnya para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pada pendapat saya, pendekatan pengajaran dan pembelajaran di rumah atau sinonimnya disebut sebagai PDPR, walaupun ia mendapat pelbagai kritikan dan maklum balas dari pelbagai pihak, namun begitu bagi saya PDPR adalah pilihan terbaik bagi masa kini. Langkah ini dilihat tepat dan perlu memandangkan kenaikan mendadak kes COVID-19. Terdapat pelbagai cabaran dan kekangan dalam pelaksanaan PDPR yang patut kita ketahui, terutamanya kepada pelajar sekolah itu sendiri. Namun begitu, kekangan dan cabaran ini tidak sepatutnya menjadi batu penghalang kepada kita untuk meneruskan PDPR. Terdapat juga banyak kesan PDPR yang patut kita lihat dari sudut positif iaitu fleksibel. Kerana pelajar boleh mengulangi semula sesi kelas tersebut sehingga mereka benar-benar faham. Kesan positif lain adalah tiada lagi jurang pemisah untuk yang berada di dalam mahupun di luar bandar dengan adanya kemudahan ICT ini. Di samping itu, pengurangan penggunaan kertas juga dapat dilihat sebagai salah satu kesan positif. Bukan itu sahaja, malah pelajar juga akan dapat mempelajari pelbagai jenis aplikasi dan teknologi terkini yang boleh mengasah bakat dan kemahiran mereka di dunia yang semakin membangun ini. Menurut petikan UMNO online menyatakan bahawa semua pihak pun sedang mencari cara yang terbaik menghadapi isu PDPR ini. Oleh itu, sangatlah tidak wajar jika kita cuba membandingkan PDPR dalam talian ini dengan PDP secara bersemuka kerana kesan PDP di kelas telah melalui proses yang sangat matang jika hendak dibandingkan dengan kesan PDPR dalam talian yang umurnya baru setahun jagung. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Puan Ashikin atas pandangan yang cukup saya rasakan bernas sebentar tadi.
Jadi Cik Huda, apakah kekangan utama dalam menjalankan PDPR pada masa kini? Terima kasih saudari moderator dan juga barisan panel. Bagi pendapat saya, antara masalah utama yang dihadapi dalam melaksanakan kaedah PDPR ini paling utama ialah capaian internet. Perkara ini menyebabkan kebimbangan yang terhadap risiko jurang pendidikan yang besar antara murid di bandar dan di luar bandar. Mestilah kita ingat, capaian internet ini dikira dalam kategori yang selesa untuk golongan berpendapatan rendah dan liputan internet ini tidak menyeluruh terutama di kawasan pedalaman dan kawasan luar bandar. Sedikit fakta dari berita harian 24 Januari 2021, 65% atau 5,772 sekolah rendah kebangsaan berada di luar bandar dan pedalaman. Inilah realiti yang kita hadapi pada musim pandemik COVID ini. Maklum balas daripada guru juga yang telah mengendalikan PDPR ini selama setahun lebih kita dalam pandemik COVID ini sangatlah memenatkan kerana pembelajaran talian PDPR bersifat self-directed learning, iaitu pembelajaran kendiri. Maksudnya pelajar akan tentukan apa dan bila mereka ingin belajar. Guru pula tentukan mengapa, maksudnya objektif pembelajaran tersebut. Selain itu, guru yang kurang berkemahiran dalam penggunaan teknologi maklumat bagi membolehkan mereka menyampaikan bahan-bahan pengajaran dalam talian juga merupakan antara kekangan dalam kaedah menyampaikan pembelajaran PDPR. Justru, bagi pendapat saya, pihak kerajaan dan swasta juga perlu mengadakan dana yang mencukupi untuk pelajar mempunyai peranti yang diperlukan dalam setiap rumah, terutama golongan pelajar berpendapatan rendah. Cadangan ini hendaklah mereka menyediakan, cadangan saya untuk mereka pihak kerajaan menyediakan pusat rujukan PDPR di setiap pejabat pendidikan, daerah dan negeri juga bagi mewujudkan sebagai pusat sehenti untuk menangani masalah berkaitan peranti dan sebagainya. Itu saja dari saya. Jadi kekangan utama kita telah kenal pasti. Apa pula pendekatan yang sesuai dijalankan ketika PDPR menurut Puan Samawati? Okey, dari segi pendekatan pembelajaran atau kaedah yang paling sesuai adalah yang paling hampir dengan metod pembelajaran dalam kelas atau kita panggil sekarang bersemuka secara dalam talian. Tetapi kita tahu ketika ini ramai pelajar-pelajar atau murid-murid serta ibu bapa dari kawasan luar bandar atau pedalaman mempunyai kekangan untuk ikuti kelas secara dalam talian. Kerana untuk menghadiri kelas secara dalam talian ini, murid-murid memerlukan peranti dan liputan talian yang baik, sekurang-kurangnya coverage 4G lah. Sebagai contoh, kita tahu kaedah pembelajaran melalui Google Meet ni yang dilihat di antara platform yang popular digunakan untuk berinteraksi antara guru dan murid. Kemudian penglibatan ibu bapa juga dilihat kurang dalam kaedah ini dan guru-guru juga dapat mengawal kelas sepenuhnya walaupun tidak 100%. So, lebih berpihak kepada guru. Namun kita masih punya alternatif lain seperti tugasan dalam bentuk hard copy yang guru-guru mungkin boleh sediakan kerana mungkin ada tempat-tempat yang ada kekangan liputan ni. So guru-guru boleh minta murid-murid untuk siapkan tugasan kemudian hantar kembali ke sekolah untuk guru-guru semak. Namun kaedah ini agak sukar dikawal oleh guru-guru kerana ada kemungkinan murid-murid tidak mengemukakan kembali tugasan atas faktor tidak faham atau tiada dorongan daripada ibu bapa untuk menyiapkan tugasan. Bagi saya ini pendekatan yang terbaik buat masa ini kerana kalau kita tengok di luar negara juga menggunakan pendekatan yang sama, kaedah yang sama untuk PDPR bagi anak-anak. Itu saja. Secara umumnya PDPR ini melibatkan banyak pihak ya. Jadi menurut Cik Amira, siapa golongan yang paling terkesan dengan PDPR? Terima kasih kepada saudari moderator kita pada hari ini. Seperti yang sedia maklum, pandemik COVID-19 memberi impak besar termasuklah sistem pendidikan negara kita. Dianggarkan hampir 1.6 bilion pelajar di seluruh dunia mendapat kesannya dengan 23.8 juta kanak-kanak di seluruh dunia akan terus terfikir daripada sistem persekolahan. Sejajar dengan sifat pengajaran dan pembelajaran di rumah ini yang memerlukan kesempurnaan digital, pelajar dalam kalangan keluarga D40 menjadi golongan yang terkesan dan tersasar jauh juga tidak berupaya untuk mengikuti kelas yang disediakan secara bayang. Ditambah pula dengan kedaifan persekitaran dan ibu bapa mereka yang buta pengetahuan digitalnya, anak-anak ini
terkapai-kapai mencari ilmu. Pada pendapat saya, golongan yang paling terkesan dengan PDPR ialah golongan D40, khususnya golongan yang tidak berkemampuan. Sekian dari saya. Puan Samawati, setiap perkara ada baik buruknya kan? Jadi apakah inisiatif yang tepat untuk menjadikan PDPR bukan bebanan kepada mereka yang terlibat? Terima kasih diucapkan kepada moderator kita. Soalan yang cukup baik. Pada pendapat saya untuk menjadikan PDPR ini bukan satu bebanan, sesi pembelajaran perlu menjadi pembelajaran yang menyeronokkan kepada guru-guru, ibu bapa maupun anak-anak. Antara inisiatif yang kita boleh laksanakan adalah yang pertama, kita perlu mewujudkan lebih banyak pembelajaran interaktif seperti games, selain video dan slide. Contohnya, kita tahu Kementerian Pendidikan Malaysia telah bekerjasama dengan Minecraft Academy dan Tutor TV bagi program pendidikan yang lebih menarik perhatian murid-murid dan pelajar-pelajar. Pembelajaran interaktif ini juga dilihat lebih mendapat tempat di hati anak-anak berbanding kaedah pembelajaran sedia ada. Yang kedua, sebelum sesi pembelajaran, guru-guru perlu maklum kepada ibu bapa apa dia objektif pembelajaran atau silibus subjek secara ringkas supaya ibu bapa faham apa yang perlu anak-anak capai. Kita perlu menarik perhatian ibu bapa dengan membuat mereka lebih faham peranan serta seronok dalam membantu anak-anak dalam sesi PDPR ini. Kemudian yang ketiga, pihak kementerian atau KPM sendiri diminta untuk tidak menghadkan kaedah pembelajaran. Kerana contohnya manual PDPR versi 2 telah menetapkan untuk subjek Bahasa Melayu, sekolah kebangsaan mesti ada 180 minit PDP dan 120 minit tutorial. Sasaran ini sangat membebankan guru-guru, ditambah pula guru-guru tidak mempunyai kawalan yang penuh ke atas murid-murid berbanding pembelajaran di dalam kelas. Secara ringkas, kita jangan menghadkan atau membuat limitasi bagi kaedah pembelajaran PDPR ini kerana apabila kita lebih banyak limitasi maka kita sukar untuk menjadi kreatif. Itu saja cadangan daripada saya. Terima kasih Puan Samawati atas jawapan yang saya rasa cukup lengkap kepada persoalan kita. Jadi pada pandangan Cik Ashiki, siapa pihak yang perlu bertanggungjawab dalam memastikan PDPR berjalan lancar? Adakah pelajar itu sendiri, guru ataupun ibu bapa? Terima kasih kepada Cik Moderator atas persoalan yang diujarkan. Pada pendapat saya, ketiga-tiga golongan ini iaitu pelajar, ibu bapa dan guru memainkan peranan yang berbeza untuk memastikan PDPR ini berjalan lancar. Bahkan, kerjasama antara ketiga-tiga golongan ini menjadi penentu kejayaan PDP Norma Baru ini. Bagi pelajar, mereka perlulah mempunyai jati diri serta motivasi untuk meneruskan pembelajaran dalam apa cara sekalipun. Minat untuk belajar itu perlu ada dan mereka perlu cuba untuk mengubah corak pemikiran mereka. Sekiranya mereka tidak belajar sekarang, apa akan jadi pada masa depan mereka? Itu yang pelajar-pelajar perlu terapkan dalam minda untuk meningkatkan motivasi diri. Bagi ibu bapa pula, kesabaran adalah kunci utama untuk memastikan PDPR berjalan lancar. Bagi ibu bapa yang bekerja pula, luangkanlah sedikit masa memantau kerja sekolah anak-anak. Selain itu, ibu bapa juga perlu berhubung dengan guru supaya mereka tahu apa yang mereka perlu lakukan di rumah untuk membantu guru-guru ini demi perkembangan anak-anak mereka sendiri. Memetik artikel dari GPS Bestari Komuniti Pendidikan berkaitan peranan ibu bapa dan guru menyatakan bahawa guru itu bagaikan pemudah cara kepada ibu bapa untuk terus berhubung dengan pelajar. Guru perlu sentiasa bersemangat dan kreatif ketika mengajar kerana semangat guru itu akan turut dirasai oleh pelajar atau ibu bapa itu sendiri. Namun, harus diakui juga, ramai pihak yang seakan memandang ringan sama ada ibu bapa penjaga itu atau para pendidik itu sendiri. Jadi, bersamalah kita cakna dan mendoakan semua pihak berjaya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, bila lagi? Terima kasih. Terima kasih Puan Syikin atas jawapan yang saya rasa menjawablah persoalan untuk soalan saya sebentar tadi. Seperti kita tahu, kanak-kanak merupakan golongan yang paling susah nak memberi perhatian dalam jangka masa yang lama. Jadi, apakah kaedah yang sesuai untuk dilakukan bagi mengatasi masalah ini, Cik Huda?
Terima kasih kepada Cik Moderator atas persoalan itu. Terdapat dua golongan utama dalam memainkan peranan untuk mengatasi masalah konsentrasi kanak-kanak terutama ketika pembelajaran PDPR ini. Pertama ialah guru itu sendiri. Guru melaksanakan PDPR ketika pandemik COVID-19 ini boleh menggantikan kaedah pentaksiran konvensional dengan pentaksiran alternatif. Pentaksiran alternatif boleh dibahagikan kepada 3 pendekatan iaitu pentaksiran kognitif, prestasi dan portfolio. Pentaksiran kognitif berfokus untuk mengukur kemampuan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) pelajar, penguasaan sikap dan kemahiran komunikasi. Pentaksiran prestasi pula ditakrifkan sebagai kaedah memerlukan pelajar untuk menunjukkan kemampuan mereka secara langsung hingga hasil kerja pelajar dalam aktiviti tertentu. Penilaian portfolio ditakrifkan sebagai kaedah penghasilan karya pelajar, berbentuk proses dan akhirnya perolehan produk. Malah guru kini terdapat pilihan untuk menghasilkan portfolio secara elektronik. Pelaksanaan pentaksiran alternatif membolehkan guru membantu perkembangan pembelajaran pelajar menjalani pentaksiran dan memperbagi mutu pembelajaran pelajar semasa pandemik COVID-19 ini. Selain itu, ibu bapa adalah peranan kedua yang paling utama untuk kanak-kanak mendapatkan konsentrasi ketika menjalani pembelajaran PDPR. Peranan ibu bapa memberi sokongan emosi dan rohani amatlah penting dalam membantu kanak-kanak untuk bersemangat dan fokus dalam memberi perhatian untuk menjalani pembelajaran PDPR ini. Ibu bapa memainkan peranan pertama, belajar mengenai aspek teknikal dalam PDPR. Ibu bapa boleh membantu anak atau jagaan mereka untuk mendapatkan maklumat serta berkaitan sesi PDPR ataupun arahan tugasan daripada kerja rumah daripada guru. Ibu bapa juga boleh belajar untuk mendaftar akaun Google, mencari mata pelajaran Google Classroom dan melayari Cik YouTube untuk mencari bahan platform kepada pembelajaran PDPR. Mereka juga boleh membantu anak mereka untuk membuka akses seperti Delima TV Pendidikan, EduWeb TV dan sebagainya bagi mempelbagaikan kaedah pendidikan mereka supaya kanak-kanak ini boleh lebih fokus dalam belajar dalam pembelajaran PDPR ini. Kedua, ibu bapa boleh susun jadual anak-anak dan ibu bapa sendiri. Setiap anak-anak dibekalkan jadual waktu PDPR. Justru, ibu bapa perlu berbincang sesama mereka dan mengambil tahu jadual anak-anak dan kemudian disesuaikan dengan jadual ibu bapa. Ibu bapa yang bekerja dari rumah, work from home dan yang bekerja di pejabat work at office berbeza jadualnya dan berbeza cabarannya. Sebenarnya, ketika work from home, ibu bapa perlu menumpukan masa kepada kerja pejabat, memberi tumpuan kepada urusan PDPR anak-anak dan juga menyediakan makanan untuk keluarga dan pelbagai tugasan yang tidak pernah selesai di rumah. Selain itu, ibu bapa juga boleh menyediakan ruang pembelajaran yang kondusif untuk anak-anak supaya dapat menambahkan lagi konsentrasi mereka. Ada ketikanya guru mengadakan kelas dalam talian menggunakan aplikasi tertentu seperti Google Meet ataupun Zoom. Jadi ruangan ini sangat sesuai bagi mereka membolehkan anak-anak mendengar fokus kepada sesi berkenaan dan tidak diganggu oleh bunyi persekitaran. Oleh itu, anak-anak juga memerlukan meja, kerusi yang sesuai untuk pembelajaran fizik, pembelajaran PDPR untuk menyokong postur badan mereka. Ibu bapa juga perlu pastikan sistem pencahayaan dan pengudaraan memuaskan serta alat tulis yang lengkap untuk belajar dan fokus untuk dalam pembelajaran PDPR. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Cik Huda. Saya rasa jawapan tadi dapat membantu para ibu bapa dan juga guru di masa hadapan. Kita telah sampai ke penghujung soalan. Jadi untuk penutupnya, pada pendapat Cik Amira, sejauh manakah pelaksanaan PDPR ini berkesan? Baiklah, terima kasih. Walau bagaimanapun, ramai kalangan murid juga tidak dapat mengikuti pembelajaran secara dalam talian kerana akses metodologi komunikasi yang terhad. Ini menyebabkan pelaksanaan PDPR berasaskan home-based learning agak terhad jika dibandingkan dengan kaedah secara bersemuka. Ini akan memberi kesan pada minat dan motivasi murid untuk terus mengikuti PDPR. Hasil kajian yang telah dijalankan dapatlah dibuat kesimpulan bahawa pelaksanaan PDPR boleh mencapai objektifnya tersendiri. Akhir kata dari saya, kejayaan PDPR murid memerlukan sokongan semua pihak iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah
sekolah-sekolah, guru-guru, ibu bapa atau penjaga dan komuniti. Namun, ianya satu cabaran yang perlu dilalui oleh semua golongan di masa pandemik COVID-19 ini. Sekian daripada saya. Terima kasih. Secara keseluruhan, cabaran PDPR ini harus ditangani bersama. Semua pihak perlu memainkan peranan dan bertoleransi dalam memastikan matlamat PDPR ini sampai ke akar umbi dan tidak kira ibu bapa, guru atau pelajar itu sendiri. Kita harus akui, hakikat PDPR ini masih lagi baru dan merupakan perkara asing sehingga kini. Maka penyesuaian diri mungkin akan mengambil masa yang agak lama. Justru itu, semua pihak perlu bersama-sama berusaha memastikan kejayaan PDPR agar anak-anak kita pada masa kini mendapat pendidikan yang terbaik yang akan menjadi bekalan buat mereka pada masa akan datang. Ribuan terima kasih diucapkan kepada semua ahli panel yang telah meluangkan masa untuk bersama-sama dalam forum pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari.